Sebab tu dulu diorang tanam jenazah tu dengan jenazah tu sekali dengan keris sekali dia letak sekali. Keris ni adalah satu lambang jati diri orang Melayu. Keris ini umpamanya dalam kehidupan orang Melayu dikatakan keris itu adalah jati diri orang Melayu kerana apa? Sebelum kita ada MyKad yang kita ada kat pengenalan hari ini, satu masa di zaman Melayu dulu, mereka menggunakan keris sebagai satu identiti. Lok keris dia mewakili perlambangan ataupun simbol kepada social status seseorang yang berlekuk-lekuk ni kan. Namanya lok. Lok ni yang keadaan dia berlekuk tu. Dan tangan saya ni lok 5. Lok 5 ni dia menceritakan tentang ulama sebab dia sinonim dengan rukun Islam yang 5 lah. Jadi lok 5 ni bila kita pegang ataupun sesiapalah yang memiliki lok 5, dia adalah satu simbol kepada diri dia, kepada keturunan dia dan juga kepada orang di sekeliling. Dia akan tahu bahawa pemegang keris ni adalah orang yang alim dalam ilmu agama. Itu mesej di sebalik lok 5. Ini lok 9. So bila kita tengok lok 9 ni, kita akan tahu bahawa dia ni adalah keturunan diraja. Lok 9 melambangkan raja ataupun dia punya kerabat lah. Dan kebiasaannya selain lok, kita boleh tahu dia punya social status ataupun pangkat seseorang tu dengan melihatkan kepada bahan-bahan yang ada pada keris dan juga bentuk pamor yang ada. Zaman dulu, benda tu semua kau kena usahakan. Itulah bermulanya keris tu. Di awal pemegang kita nak keris. Macam sekarang ni keris kau suka, kau ada duit kau belilah, tempah ke apa semua. Kan dulu tidak. Dia akan menempah keris tu apabila sampai waktu dia. Dulu dia kuli-kuli dia dengan parang aja. Parang tu sebab apa? Nak memudahkan kerja. Nak menepang ke apa, pakai parang. Tak pakai keris. Yang pakai keris ni adalah pembesar-pembesar. Orang yang betul-betul yang ada status, yang dah ada dia punya darjat, martabat dia. Orang bapa dia ada keris, dia akan serahkan pada anak dia. Dia katakan keris turun-temurun. Tapi sekarang ni kita nak wariskan pada anak kita apa? Harta. Kan harta lah, rumah ke apa. Kalau dulu tak. Inilah barang-barang dia panggil barang-barang pusaka. Sebab tu dulu diorang tanam jenazah tu dengan jenazah tu sekali dengan keris sekali dia letak sekali. Bukan dalam kain kapan tu keris tu, mana di luar. Mana setiap orang Melayu ni ada 2 bilah keris. Nak kahwin dah ni, dah suka dengan perempuan tu. Pinangan telah diterima. Kan? Maka dia akan buat dia akan tempah satu bilah keris. Siap dia keris tu, maka keris tu lah yang akan disarungkan untuk disandingkan. Dah habis majlis tu apa semua, malam tu keris tu dia akan serahkan pada isteri dia. Simbolik sebagai mempertahan maruah suami. Itulah keris tu. Sebenarnya kata guru saya, tak semua puak dan suku jin makan asap. Kerana hampir keseluruhan jin itu menyukai tulang. Dan dalam hadis Nabi SAW, Nabi menyebut tentang tulang. Berkenaan dengan asap, tiada dalil yang tepat dan sahih betul-betul menyatakan jin itu makan asap. Cuma asap ini pendapat daripada perawat-perawat yang berpengalaman ataupun perawat-perawat yang menyatakan tentang isu asap yang dibuat oleh bomoh. Memang ada wujud asap tertentu tapi bukan semua asap. Saya pernah tanya kepada orang yang mengamalkan sihir tentang asap. Saya tanya dia, asap yang macam mana yang jin makan? Dia kata asap kemian yang biasa yang orang Melayu pakai ni, dia tak makan. Dia tak suka, dia batuk. Jadi jin tak semuanya itu asap. Sedikit kumpulan jumlahnya sahaja. Itu pun kebanyakannya jin-jin tertentu yang dibawa pulang dari Mekah.
Dalam keris dia ada pamor, ada design ataupun ada reka bentuk dia. Kalau kita gunakan bahan kimia, dia akan rosaklah dia punya keindahan pada keris yang telah dibuat itu. Jadi kaedah bersihkan keris ni ialah pertama nak bersihkan dia, kita gunakan limau. Dia ada bahan itu, limau boleh, nenas boleh dan batang pisang. Selepas kita bersihkan tu, kita hendaklah salutkan dia dengan wax ataupun lilin. Kita tak boleh ambil lilin biasa pakai. Jadi satu kaedah dalam orang Melayu menggunakan kaedah tradisional ialah menggunakan kayu gaharu ataupun kayu kemenyan, ya, ataupun apa-apa yang bersifat kayu yang apabila dibakar akan menghasilkan gap. Jadi bila diasapkan tu sebenarnya dia akan menghasilkan getah tadi. Jadi dia terlindung daripada karat sebab dia ditutup dengan gam tadi. Jadi sebenarnya menggunakan keris untuk diasap sebenarnya bukan yang panggil jin. Kalaulah asap tu yang dikatakan jin, dah tentulah masjid di Mekah dan juga Madinah yang membakar kayu bohor tu kan, yang mengeluarkan bau wangi yang kononnya di alam Melayu dikatakan memanggil jin memuja. Ini adalah satu fahaman yang salah. Di dalam masyarakat kita terdapat beberapa individu atau kelompok yang cepat menghukum, ya, tentang sesuatu yang mungkin dia jahil mengenainya, ya. Dan memang ada pepatah Arab mengatakan apabila manusia jahil mengenai satu perkara, dia akan menjadi musuh kepada hal yang dia jahil mengenainya. Jadi dalam hal ini kita lihat masyarakat menghukum sesuatu adat, misalnya dikatakan adat ini khurafat, syirik dan pelbagai lagi, sedangkan dia tidak mendalami ilmu tentang hal itu. Keris ni adalah satu lambang jati diri orang Melayu. Tetapi oleh kerana ada sekelompok kecil, ya, yang menggunakan keris ini untuk misalnya menarik harta karun ataupun untuk cari nombor ekor, maka keris itu disalahkan. Kita buang keris-keris ini semua mengarut, ya, sedangkan bukan masalah keris itu tetapi masalah manusia yang menyalahgunakan keris tadi. Jadi kalau orang yang membuat hukuman tiba-tiba mengatakan keris ni syirik, keris ni khurafat, sedangkan dia tidak faham beza antara manusia dan juga benda, maka di sinilah timbul permasalahan baru dalam masyarakat.